Still waiting for our friends. Hai Snowman. Ada makan belum? Do you have your breakfast? Okay, I know. Sure. Okay, we still waiting for our friends. I think maybe 9-8 orang. We wait another 2 or 3 minutes before we start our class. Ilham. Okay, we wait for another 2 minutes. Before I start my class, can you please open your camera? So, okay, yang tak ada kamera tak apa. So, I can make sure that all of you in front of me. Can you open your camera? Okay, good. Trisha. Thank you. Again, before I start my class, please open the camera so I can see you. I can make sure that you are in front of me. Siapa lagi? Okay, yang tak buka kamera lagi Iman. Iman tolong buka kamera Iman. Arisha, Akram, Amma, Huwaida, Hana Khaira. Siapa yang tak ada kamera tulis dekat chat Okay. Akram ada tak kat situ Akram? Oh Akram ada tak kat situ? Because I cannot, Ustaz tak boleh nak pastikan yang sebenarnya awak ada ke tidak dengan depan Ustaz ni. Kadang-kadang Ustaz panggil awak tak bersahut. Setiap primary mesti ada macam ni. Maksudnya setiap primary ada yang tak open camera. So bila Ustaz tanya, ada ke tidak ni? So dia macam ni, listen carefully. Ustaz tak marah kalau awak tak join kelas. Ustaz tak marah. I know that some of you feel tired. Ustaz tak marah awak tak join kelas Ustaz. Dan Ustaz tahu awak satu hari kelas sampai 5 jam. Dan Ustaz honestly pun kita kadang-kadang kita akan rasa penat bila kita tengok kamera terlalu lama. Ustaz faham itu, Ustaz faham. Cumanya kalau awak tak dapat join ataupun awak tak dapat masuk dalam kelas, Ustaz kalau boleh Ustaz tak nak awak masuk, awak tutup kamera awak atau awak pergi ke mana-mana. Ustaz kalau boleh Ustaz tak berapa selesa macam tu. Kalau awak nak masuk, pastikan awak masuk. Ustaz tak kisah kalau awak nak masuk,
Ustaz saya nak pergi berehat kejap. Okay. Tell me. That is the adab. Itu adalah adab dia. Kalau awak masuk Ustaz, saya rasa macam mata saya sakit. Awak check dekat Ustaz pun tak apa. Saya ada masa sakit, boleh tak saya nak rehat kejap? It's okay. Ustaz boleh bagi. Tapi kalau awak masuk tapi awak tak open kamera, bila awak biarkan Ustaz panggil nama awak, panggil tapi awak tak bersahut. I think it's not a correct, it's not a proper manners. Itu bukanlah satu adab yang baik. Kalau awak nak tu, pastikan awak open kamera awak supaya Ustaz boleh nampak awak. Kalau awak tak ada kamera, bagi tahu kat Ustaz. Ini Ustaz panggil. Tak ada. So itu agak susah untuk Ustaz ajar. Ustaz tak nak Ustaz ajar orang yang tak ada dekat depan. Faham? Kalau awak nak tengok rekod, Ustaz akan rekod. Tapi pastikan kalau awak ada depan Ustaz, tolong buka. Okay. Satu hari nanti, dengar betul-betul. One day when you become a teacher, you will feel what the teacher's feeling. Awak akan faham macam mana bila online, kenapa ada orang tapi tak buka-buka. Tanya panggil tak ada. Jangan macam tu. Kalau kita tak nak orang buat dekat kita jangan buat dekat orang macam tu. Awak bayangkan kalau awak bercakap telefon, awak seronok-seronok nak bercakap telefon dengan kawan-kawan awak, tiba-tiba kawan awak tak reply awak. Apa awak rasa? Macam itulah apa yang cikgu-cikgu rasa kalau awak tak reply. Ustaz tak ada masalah untuk awak rehat. Don't get me wrong. Ustaz tahu awak penat. Semua orang penat, Ustaz faham. Tapi kalau awak rasa macam awak perlukan rehat, bagi tahu dekat Ustaz. Tell me. Ustaz takkan marah. Check private. Ustaz, saya nak rehat kejap dalam 10 minit. It's okay. Tak ada masalah. Yang penting awak bagi tahu dekat Ustaz. Ustaz tak nak kelas tergantung macam tu. Okay, faham Okay. 11:35. Okay, thank you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We start our class by reciting surah doa and doa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, selawat 3 times. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, I would like to thank all of you. Terima kasih banyak-banyak sebab awak join kelas Ustaz. Walaupun sebelum tadi kelas apa? Nabiha, sebelum tadi kelas apa Nabiha? Kelas BM. Oh, kelas BM. Oh, teacher Wana Teacher Wana ke Teacher Yuni? Teacher Wana. Tak tahu. Teacher Wana ke Teacher Yuni? Wana. Teacher Wana. Okay. Okay, awak dah ada 2 kelas sebelum ni. Petang kejap lagi. 2 petang nanti ada. Petang ni ada lagi 2. Okay. Now. Semua dah makan ke? Ada yang belum makan ke? Iman dah makan, Iman? Iman dah makan ke? Hangguk je. Tak payah kalau makan hangguk. Okay, hangguk Okay, good. Okay. Okay, insyaAllah today I will teach you another lesson. Ustaz dah ajar awak I emphasize on Tauhid, Fiqh, and insyaAllah today I will teach you about akhlak. Okay, untuk akhlak pada hari ini I think that Syed Ustaz je yang bercakap. So hari ni Ustaz nak awak pula yang bercakap. I will give you the point and then you will tell me the story. Okay. Bila Ustaz pilih, semua kena cakap. Okay. Okay. Sebelum Ustaz masuk dalam kelas, ada chat kat sini. Apa ada dah ni? Oh, okay. Faham. Oh, Ustaz tak perasan awak punya chat Okay. Now, before I proceed with the lesson, Ustaz nak awak cerita dekat Ustaz. Hari ni Ustaz nak awak cerita. Cik Ustaz cerita dekat awak Okay.
Okay. Now, can someone tell me what is this? Boleh beritahu kat Ustaz, ni apa benda sebenarnya ni? Ni apa ni? Apa ni? Hari ni kita nak belajar apa ni? Ha, cepat. Apa benda ni? Apa nama binatang ni? Buat chat dah. Dah start buat chat dah. Aduh. Okay lah. Okay. No. Okay, thank you. Okay. But for this class, I want you speak in this class. Ustaz nak hari ni awak bercakap. Ustaz tak nak Ustaz je bercakap hari ni. Okay, Ustaz pilih, awak kena bercakap. Okay. Akram, ini datang apa Akram? Rusa. Rusa bukan ada tanduk ke Akram? Okay, kelas. This is kancil. Good. This is kancil. Okay, now next. Sekejap. Awak punya ni kejap Okay. Ini apa pula ni? Kejap Ustaz tanya Ustaz nak tanya siapa ni? Iris. Apa benda ni Iris? Apa benda ni? Binatang apa ni? Buaya. Okay, thank you Iris. Okay, good. So, today Ustaz nak tengok wait. I still meeting your friends. Okay, this is deer, mouse deer, kancil, and this is crocodile. Kenapa tak boleh ni? This is crocodile. Okay, when we speak about kancil and crocodile, apa benda yang kita terbayang? Semestinya cerita berkaitan dengan kancil dan buaya. Today I want to teach, before I start my lesson, I want to listen, not to teach or not to tell the story. I want to listen to the story of sang kancil and buaya. I know that most of you already know about this story. Semua orang tahu pasal cerita sang kancil dan sang buaya. So hari ni Ustaz nak awak yang cerita dekat Ustaz supaya Ustaz tahu cerita tu. Okay. So I want, tak ada chat-chat awak Ustaz sebut je. Awak Okay, tak apa. Faham. Okay, tak apa. Okay. Tutup kamera terus. Okay, ada yang tutup kamera tak apa, Ustaz beritahu. Okay, start from Arisha. Okay, Arisha, cuba cerita. Okay, game dia macam ni. Our game today is one of our friend tell us the story. Dia akan cerita, Ustaz akan stop. Bila stop, orang lain akan sambung cerita kawan awak. Contoh katakan Arisha start cerita. Cerita, Ustaz kata, okay, stop. Okay, Amar sambung. Amar pun sambung. Gerak. Okay, Amar stop. Batrisha sambung. Kemudian akan sambung. Sampai, tak dengar Awak dengar tak Ustaz cakap apa? Iman dengar tak Iman? Kalau dengar angguk. Okay, dengar Okay, so cerita tu kena logik. Awak tahu tak cerita berkaitan dengan sang kancil buaya? Pernah dengar tak cerita ni? Kalau pernah dengar, angguk. Oh, ada yang tak pernah dengar. Oh, tak tahu. Okay, macam stuck. Okay. Oh, siapa yang tahu? Okay. Arisha mesti pernah tahu cerita ni Arisha. Betul Arisha? Arisha tahu tak cerita sang kancil dan buaya? Okay Arisha, you can start the story now. Awak pula cerita. Asyik Ustaz je cakap. Okay, awak pula cakap. Okay Arisha, open your mic. Tell us the story. Tak ingat lah Ustaz. Awak tak ingat ke tak nak cerita? Ingat tak? I pretty sure that you know this story. Just tell me the story that you know. Apa yang awak tahu je, cerita je. Arisha. Hari ni awak je yang cakap. Saya tak dengar je. Supaya awak tahu yang semua orang daripada kita is function. Semua berfungsi. Arisha, cepat Arisha. Cerita dia macam mana Arisha? Macam mana cerita sang kancil dengan buaya ni mula-mula? Arisha, we are waiting for you.
Bunyi apa tu? Lambat ni. Arisha, cepat Arisha. The clock is ticking. Saya tak ingat lah Ustaz. Betul. Betul. Okay. Now, Amar Rashid, can you tell me the story? Thank you Arisha. Amar, do you know the story? Ustaz, saya tak tahu. Uish. Oi. Okay. Batrisha Alia. Tahu tak cerita ni Batrisha? Oh, tak tahu. Uish. Oh, ramai yang tak tahu. Akram tahu tak Akram? Akram tahu tak Akram? Saya tak berapa tahu Ustaz. Oh, pandai tak berapa tahu pula. Okey, Jaafar lah Jaafar. Jaafar nampak handsome hari ni. Okey Jaafar. Okey Jaafar, cerita sang kancil dengan buaya macam mana Jaafar? Jaafar, open your microphone. I want to listen to your voice. Cerita dia macam mana? Cerita tu. Macam mana? Saya lupa cerita tu. Aduh, tu tak tanya lah, awak nak lupa Okey, Amni. Amni kan banyak tengok cerita Amni. Okey Amni, cerita sang kancil dengan buaya ni macam mana Amni? Tahu tak Amni? Tak tahu. Okey lah, Imam Syafi'i. Macam mana ni? Macam mana Ustaz nak mengajar ni kalau awak tak cerita kat Ustaz? Macam mana ni? Iman? Ya. Apa ya pula Iman? Tell us the story of sang kancil and buaya. Cepat. Mesti tahu ni cerita ni. Cerita ni kecil-kecil ni dah tahu dah cerita ni. Kalau tak boleh tak? IDK? IDK tu apa IDK? IDK the story? Apa tu IDK? Hidup. I don't know. Masya Allah, I don't know. Tulis je lah, I don't know. Okay. I don't know. Masya Allah. Okay, Hana Khaira. Sampailah Ustaz jumpa. Siapa yang ni? Kalau tak awak duduk. Cepat. Hana Khaira. Thank you Iris. I don't know. Okay. Hana Khaira. Cerita dia macam mana Hana Khaira? Cepat, berapa minit dah ni? 15 minit dah duk tanya ni. Okay, cepat. Hana, macam mana cerita dia Hana? Tak nak lah si Ustaz je cerita, awak lah cerita. Hana. Saya. Yelah, bukan awak tu kancil. Masuk Ustaz. Awak cuba cerita dekat Ustaz, cerita sang kancil dengan buaya ni. Cerita macam mana Hana? Can you tell me the story? Okay, it's okay. You can tell me in the Malay. No, don't worry. Awak nak cakap Mandarin ke, cakap Tamil ke, cakap Korea ke, tak kisah. Yang penting awak cerita kat Ustaz. Cerita dia macam mana? Cepat. Yalah kan. Okay, Ustaz stop share lah supaya orang nampak. Okay, cepat. I am still waiting. Hana Khaira? Tahu. Hanifah mesti tahu cerita sang kancil dengan buaya ni Hanifah. Cepat Hanifah. Macam mana saya nak mengajar ni? Cepat. Saya tahu sikit je Ustaz. Okey, cerita yang sikit tu. Okay, mula-mula pagi tu sang kancil lapar. Okey. Dia nak cari makan kan. Lepas tu dia tengok kat seberang sungai ada satu pokok buah. Ada buah makanan yang sedap. Okey, stop. Okey, thank you Hanifah. Irham, sambung Irham. Okay, thank you. Okay, dia nampak buah. Lepas tu dia buat apa? Saya dah lama Ustaz. Okay, Irham pun tak tahu. Okay, tak apa, Irham tak tahu. Okay. Siapa lagi yang tak nak panggil ni? Wah, Khaira Nabiha. Saya tak tahu cerita tu. Saya tahu cerita tu? Tak, saya tak. Apa yang saya tak? Saya tak tahu cerita tu. Oh, saya tak tahu. Semua tak tahu ni. Siapa lagi? Fia. Ada Fia. Okay, kancil nampak ada pokok dekat seberang sungai. Lepas tu dia nak pergi ambil. Lepas tu dia buat apa Fia? Kita belajar tentang apa? Sabarlah. Kalau awak tak cerita, macam mana Ustaz nak mengajar? Ustaz, saya tahu sikit je. Okay, it's okay. You can tell me the story.
Macam mana Fia? Ya, oh Fia. Now I want all of you know that selain daripada ustaz yang mengajar, awak pun kena mengajar juga. Learning is not only one way process, it's two-way process. Ustaz cakap, awak pun kena cakap. Cepat Fia. Tapi say, oh, okay. Okay Fia, it's okay. Tak apa. Fia boleh check je. Siapa lagi yang Ustaz tak sebut nama ni? It's not man. Oh, it's not man. It's not man. Can you tell me the story of Sang Kancil and Buaya? I'm pretty sure that you know that story. I don't know, Ustaz. I've seen the story many times, but I never even heard about it. Oh, okay. Maksudnya awak tak baca. Okay, now. Okay lah hari ni. Okay, listen carefully. Hari ni Ustaz nak cerita. Awak tak cerita, Ustaz cerita. Bila Ustaz cerita, awak kena dengar. Okay, listen. Since my childhood, daripada kecil sampai ke besar. Sampai Ustaz kecil sampai ke besar, Ustaz selalu tengok. Ustaz selalu dengar. When we speak about kancil, apa yang orang selalu cakap pasal kancil? Can someone tell me? Orang sebut kancil je, apa yang orang selalu ingat? Pandai, bijak. Good, bagus. Kancil simbol for the intelligent. Kancil ni selalu orang cakap kancil ni adalah orang yang pandai, kancil ni orang yang bijak, kancil ni orang yang selalu menang. That is kancil. So, in this story, I want you to, actually this is cerita rakyat. Sebenarnya ni adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ialah cerita-cerita orang lama. Yang mana awak, selalunya waktu tadika kita dah pernah dengar. Okay, Ustaz membesar dengan cerita ni. Okay, cerita ni macam ni. Like Hanifah said that satu hari kancil yang bijak ni, dia jalan nak pergi makan satu pokok. Dia jalan-jalan dia nampak ada satu pokok dekat seberang sungai. Katakan, kebetulan pula ada buah durian sini. Katakan ni durian. Ini katakan kancil. Imagine that this is kancil. Okay, kancil ni dia jalan, tiba-tiba dia nampak ada pokok dekat seberang sungai. Dekat seberang sungai. So, sini ada sungai. So macam mana dia nak pergi makan pokok durian tu? Dia nak pergi makan buah. Dalam ceritanya pokok rambutan. Password. Kejap. Kejap. Mak Tengku Haris. Dia salah tulis satu Ustaz. Dia salah tulis. Saya pun salah tulis tadi. Oh. Kejap. Okay, now, so kancil ni yang dikatakan bijak ni, dia nak pergi seberang sungai tapi tak ada jambatan. Waktu tu jambatan Pulau Pinang pun tak ada lagi. Jambatan rumah awak tak ada. Semua jambatan tak ada waktu tu. So, kancil think that he want to eat that fruit dekat seberang sungai. But he still thinking, kancil kecil kau Ustaz? Ya, kancil ni kecil je. Tapi macam ni nak seberang sungai. So, he got an idea. Maksudnya dia dapat satu idea. Ini cerita kalau awak baca, awak akan jumpa cerita ni. And then, he thinks that, okay, I want to do something. So, kancil know that in that river, there is a lot of crocodile. Ada dalam sungai tu, kancil tahu yang, there is a lot of crocodile. Ada banyak buaya dalam tu. So, kancil afraid that if he fell down into the river, so that crocodile will eat him. Maksudnya dia akan makan kancil tu. Kemudian, kancil pun buat apa? Kancil dapat idea. Kancil cakap, dia kata, oh crocodile, oh buaya-buaya semuanya. I got a message from you. Saya ada satu message that I want to tell all of you. Saya nak bagi tahu satu benda. Keluarlah semua buaya. Buaya-buaya tu pun timbul. Bayangkan ini sungai, buaya pun timbul. Semua buaya naik. Bila semua buaya naik, ketua buaya, dia punya taiko abang long buaya tu pun cakap dekat kancil. Okay kancil, what the message that you want to tell us? Apa message yang awak nak bagi tahu dekat kami? Kemudian kancil tu pun cakap, actually I bring a message from King Sulaiman.
Siapa tahu King Sulaiman tu siapa? King Sulaiman. Hanifah, King Sulaiman tu apa? Nabi Sulaiman. Good. Thank you. Thank you Hanifah. Kancil cakap dia datang bawa satu berita daripada Nabi Sulaiman. Apa Nabi Sulaiman cakap? Nabi Sulaiman, dia kata Kancil cakap, actually crocodile, Nabi Sulaiman, King Sulaiman invite all of us to eat kenduri. Ini cerita Melayu Nabi Kancil bagi tahu dekat buaya, sebenarnya apa Nabi Sulaiman panggil kita makan kenduri. So he invite all of us to go to its palace. Kita kena pergi dekat istana dia. Oh, kemudian all of that crocodile feel very happy. All of that crocodile feel, oh, it is so great. Maksudnya kita ni sangat-sangat baik. Alhamdulillah, raja panggil kita. But Kancil said that, but with one condition. Ada satu syarat. Kancil cakap. Okay, ingat, remember, Kancil ni matlamat dia nak apa? Dia nak makan buah dekat seberang sungai. Kemudian Kancil kumpulkan buaya. Dia kata dekat buaya, oh buaya, Nabi Sulaiman panggil makan kenduri. Ustaz pun tak faham kenapa binatang pun boleh pergi makan kenduri. Okay, kemudian Kancil said to a crocodile, but with one condition. Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman asked me to count all of you. Nabi Sulaiman suruh saya kira awak semua supaya saya boleh bagi tahu berapa orang yang awak nak datang. Oh, kemudian the leader of crocodile, ketua buaya tu, dia kata, okay, all of crocodile, come out from your water. Semua naik, semua beratur kira. Lepas tu, buaya pun dia kata, okay, semua beratur. All of you, make sure you line up in a straight line. Semua pun beratur. Bayangkan ini sungai. Semua tu beratur. And then Kancil said that, oh, that is very good. Kancil cakap sangatlah baik. Kemudian, okay, now Kancil said to crocodile, now I want to count all of you. Saya nak kira semua buaya-buaya ni. So Kancil pun, dia pun lompat atas buaya-buaya tu. Kancil said that 1, 2, 3 lekuk, 4, 5, 6, 1, 2, 3 lekuk, kepala buaya aku ketuk. Dia kira atas buaya tu, dia lompat sampailah ke hujung seberang sungai. Bayangkan ni sungai, Kancil tak boleh, he cannot cross that river without any bridge, and it make all of the crocodile at the bridge. Dia pastikan semua crocodile tu jadikan sebagai jambatan. So dia pun lompat sambil kira. Sampailah kira, dia pun sampailah dekat seberang sungai. When Kancil arrived across the river, bila dah sampai dekat seberang sungai, crocodile pun ask Kancil, oh Kancil, okay, all of us have 9 crocodile. So when can we go to the kenduri? Bila yang kami boleh pergi kenduri waktu tu? Kemudian Kancil pun gelak. Kancil pun gelak. Kancil pun gelak. Dia kata, actually, I am lying to all of you. I just want to eat that rambutan. And Nabi Sulaiman didn't invite all of you to go to his palace to eat kenduri. Kancil cakap, sebenarnya saya tipu je. Saya ni buat macam tu sebab saya nak makan buah rambutan, tapi jambatan tak ada. So saya buatlah macam ni supaya awak boleh tolong saya makan rambutan ni. And that crocodile feel very angry. Okay, and then cerita tu habis macam tu je. Okay. That is the story of Sang Kancil and Buaya. Now, it's time all of you to speak. Berdasarkan cerita ini, based on this story, what
did you learn? Apa yang awak belajar daripada cerita ni? Can you explain to me? You can open your microphone or you can write down on the Zoom chat. Apa yang awak dapat daripada cerita ni? Apa yang awak faham dengan cerita ni? Someone? Okay, Hanifah. Kancil tu nakal. Kancil tu nakal. Maksudnya kancil tu nakal, lepas tu? Dia tipu. Dia tipu. Dia tipu. Tapi tadi awak cakap kancil tu pandai. Tapi tipu juga. Okay, good. Okay. Next, siapa lagi? Siapa lagi? Thank you Hanifah. Siapa lagi? Kalau awak tak sebut, Ustaz akan panggil. Jangan senang terpedaya. Good, Ahmad Rashid. Jangan senang terpedaya. Good. Bagus. Lagi? Siapa lagi? Kalau tak ada, Ustaz pilih Ada Ustaz pilih Okey, Nasif. Nasif ada tak tu Nasif? Tengok. Nasif, can you open your camera? Macam ni lah. Kalau awak tak buka kamera awak kan, Ustaz pun rasa macam. Okay. Okay, cepat. Nasif, ada tak kat situ? Okay, tak ada. Nampak kan susah kalau kita tak buka kamera. Okay, now. Siapa lagi boleh bercakap? Siapa lagi? Salah pun tak apa. Okay lah, Iman. Jafar. What is moral of the story? Jafar. Cepat Jafar. Apa yang awak dapat daripada cerita ni? Saya tak tahu. Okay, Jafar. Don't mute again. Don't mute yet. Sabar. Okay, dalam cerita ni kan tadi Ustaz dah terang. Kan? Okay, boleh Arisha. Arisha boleh go. Okay, boleh. Boleh pula. Okay, Huwaida, jangan mudah percaya. Okay, good. Jafar, cerita dia, Ustaz nak awak tahu yang kancil tu, sekarang ni kancil tu, dia gunakan kepandaian dia untuk makan buah rambutan. So, apa yang awak dapat daripada cerita ni? Apa yang awak dapat moral of the story? Nilai-nilai murni ke? Kau dah belajar kan benda-benda tu dalam bahasa Melayu? Jafar. Bijak berfikir. Bagus. Terima kasih Jafar. Okay, good. Thank you. Okay, dah pukul 12 lah. Nanti 12.30 kita ada kelas. Ustaz tak masuk tajuk lagi pun. Okay, kelas. Listen carefully. Sekejap. Okay. Listen carefully. Hello? Okay. Now, daripada kecil sampai ke besar, Ustaz masih lagi ingat, I adore so much that kancil. Sampai daripada kecil sampai ke besar, Ustaz sangat kata, oh kancil ni sangatlah binatang yang bijak. Sudah. Apa yang chat ni? Ustaz tak nampak chat awak ni. Sekejap. Okay. Boleh. Okay. Now, daripada kecil kita tahu yang Ustaz tahu yang kancil ni sangat bijak and I adore so much that kancil. Ustaz sangat-sangat adore. Maksudnya Ustaz sangat impressed dengan kancil tu. But when I study a lot, bila Ustaz baca ceritanya lama-lama, actually kancil is not good. Dalam cerita ni lah. Sifat kancil ni, orang cakap kancil ni bijak. Jadilah bijak seperti kancil. Tetapi Ustaz nak bagi tahu dekat awak, jangan jadi bijak macam kancil. I repeat, jangan jadi bijak macam kancil. Kancil ni bijak. Cumanya dia bijak bila dia gunakan kepandaian dia untuk menipu orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, based on this story, we all know that this kancil use its intelligence to exploit someone in order to get something. Maksudnya apa? Maksudnya kancil ni dia menggunakan kepandaian dia untuk exploit. What is exploit? Untuk menindas orang lain semata-mata untuk dapatkan apa yang dia nak. Itu adalah kancil.
Ingat, kancil tu berani dan berusaha. Good. Fia, Ustaz suka point Fia. Kancil tu berani dan berusaha. Betul. Kancil berani sebab tu dia gunakan kepandaian dia and dia berusaha. It show that it's effort. Kancil show his effort. Maksudnya kancil tu tunjukkan usaha dia. Tetapi sayangnya kancil gunakan usaha, gunakan kepandaian dia untuk menipu orang. Kancil menggunakan kepandaian dia. Kancil use his intelligence to lie to the other animals. Hari ni Ustaz nak bagi tahu dekat awak benda yang Ustaz ulang dan Ustaz pernah bagi tahu dekat awak sebelum ni. When we learn something, bila kita belajar sesuatu, make sure that kita kena pastikan yang kita bukan semata-mata jadi pandai, tapi kita mesti jadi baik dan pandai. I always told you, I teach you something not because of I want to become smart. Ustaz bukan nak ajar awak untuk awak jadi pandai sahaja, tapi Ustaz nak ajar awak supaya awak jadi baik dan pandai. Ustaz tak nak besar-besar nanti awak jadi pandai macam kancil. Awak pandai macam kancil macam mana? Pandai, kuat usaha, kuat, berani. Tetapi awak gunakan benda tu untuk menindas orang lain, menipu orang lain. Dalam dunia sekarang ni, in this world nowadays, there is a lot of kancil. Dah banyak dah kancil dalam dunia ni. Dia orang kaya, dia orang pandai, tetapi dia menggunakan kepandaian dia untuk menipu orang-orang yang lain. Okay. That is moral of the story. Bagus? Okay. Now, okay. Before I proceed with other topic, ada lagi tak? Okay. Any question? This is very simple. Any question? Tak ada Okay. So for today, I want to teach you about akhlak. About akhlak, about adab. Okay, hari ini Ustaz nak ajar awak akhlak dan adab. Okay, I know that all the topic of adab and akhlak is so simple and it is very easy compared to the akidah, fiqh and sirah. Kalaulah dalam soalan exam, soalan adab ni lah yang paling senang awak nak menjawab sebab senang. Tetapi I always told you, akhlak is easy to learn but hard to apply. Adab dan akhlak ni adalah satu benda yang sangat senang nak belajar tetapi susah nak amalkan. Okay. So for today, I want to teach you a very simple topic but it's quite tough for us to apply in our daily life. Okay, so for today, Ustaz nak ajar awak berkaitan dengan sifat ikhlas. Sifat ikhlas. Okay, Ustaz nak tanya Batrisha Alia. Batrisha Alia, what do you understand about ikhlas? Apa yang awak faham dengan ikhlas, Batrisha? Hilang. Batrisha ada mikrofon tak? Kalau ada, hangguk. Kalau tak ada, geleng. Aduh, Ustaz nampak Batrisha taib tu. Aduh. Batrisha ada mikrofon tak? Tengok dia bunyi dah. Batrisha? Ya. Okay. What is ikhlas? Apa yang awak faham dengan ikhlas? Okay, Okay. Ikhlas tu apa? Awak cari kat internet ke tu? Batrisha tulis apa ni? Sekejap Aduh, Ustaz tengah share, Ustaz tak boleh buka awak punya ni. Jaafar. Okay, Jaafar. Jaafar Reza his hand. Okay, Jaafar. What is ikhlas, Jaafar? Apa yang awak faham dengan ikhlas? Membuat sesuatu yang dengan senang hati. Tanpa membalas. Okay, good. Buat sesuatu dengan senang hati tanpa balasan ataupun rela. Good. Okay, asal Ustaz stopkan sharing ni? Okay. Now,
In other words, good. Betul apa yang awak cakap tu betul. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni adalah refer to a sifat that we sincerely do something without take anything. Bukan taking taking as reward. Maksudnya adalah kita buat sesuatu benda itu semata-mata dengan rela hati, dengan senang hati, dengan tanpa paksaan, without take anything as reward. Maksudnya kita buat sesuatu itu bukan disebabkan nakkan ganjaran. For example, katakan Iman Syafi'i, dia kawan baik dengan Haris Ryan. For example, dia kata, Haris, if you want me to friend with you, you have to give spaghetti and meatball to me every day. Katakan, that is not ikhlas. Maksudnya kalau kita buat sesuatu benda tu mengharapkan balasan semata-mata, mengharapkan reward, itu bukannya ikhlas. Macam Iman nak kawan dengan Haris, tapi dia nak meatball setiap hari. Kalau Haris tak bagi meatball setiap hari, I will not be your friend. Saya tak akan jadi kawan awak. Aduh. Awak tulis chat ni Ustaz tak nampak. Kejap Awak tulis apa kat chat? Ustaz tak tahu. Ada orang tulis ni. Ustaz ada soalan. Kejap. Haris tanya, Ustaz kalau pahala, good question. After this I will explain to you. Hanifah wait soalan lepas ni kejap Good. Haris good. Kalau pahala macam mana? Okay, now I give you another example. For example, Iris Carissa have a brother named Lutfi. Iris Carissa cakap, Lutfi minta tolong Iris, tolong basuh baju. Iris cakap, boleh. Cumanya satu baju RM1. Wah, satu baju RM1. Okay, that is not ikhlas. Melainkan, okay, itu kalau ikhlas ni maksudnya tak apalah bang, saya buat ni ikhlas, tak payah bagi apa-apa. That is ikhlas. Maksudnya kita tidak mengharapkan balasan. Okay, until now. Okay, now Hanifah, question. Before I proceed with Haris Ryan punya soalan. Hanifah, question. Okay, Ustaz, saya ada dua question. Satu, macam orang yang bekerja sepakai mic tu, kan mereka kan ikhlas buat, tapi kita kan kasih duit kat dia. Lagi satu, soalan kedua, kita solat, kita mengharapkan pahala, tak apa ke? Okay, good question from Hanifah. Your second question same with Haris Ryan punya question. Okay, now. Sekejap Kalau ada soalan awak tulis je, jangan risau. Okay, now. The question is, how about working? Macam mana kalau bekerja Ustaz? Jawapan dia bekerja lain. Bekerja. Contoh katakan Nasif. Nasif dia ada kerja. Kerja dia adalah pelumba profesional basikal lajak. Contohlah, dia pelumba profesional basikal lajak. Dia bawa basikal lajak. Setiap kali dia bawa basikal lajak, dia dapat duit. Kerja dia macam tu. Contohlah pelumba dia bawa motor MotoGP. Tapi bila dia kerja, orang nak bagi gaji dekat dia, tak apa. Saya ikhlas, tak payah. Itu lain. Kerja lain, ikhlas lain. Kerja tu, kalaulah awak tak kerja, awak tak ambil upah, awak nak makan apa? Semua orang pergi kerja. Katakan Hanifah, awak jadi doktor. Awak ada keluarga nak bagi makan. Awak kerja siang malam, pagi petang, operate mata, operate telinga, operate jantung, semua awak buat. Tiba-tiba bila dapat gaji, tak apa. Semua ni saya ikhlas. Ingat, kerja lain, ikhlas lain. Kerja, dalam kerja pun kena ada keikhlasan. Itu namanya upah. Upah ni adalah awak buat satu benda tu disebabkan awak nak ada gaji, awak nak ada duit untuk awak bagi dekat mak ayah awak ke, awak nak beli barang makanan untuk family awak. Ikhlas means, contoh Hanifah. Jaafar, katakan Jaafar jadi arkitek. Katakan Jaafar jadi arkitek. Jaafar pun buat rumah dia buat rumah, dia dapat gaji. Okay, katakan dia dapat gaji. Suddenly, when he want to draw that plan, Haris Ryan, Amar Rashid, also architect. Sebelah dia architect. Amar kata, Nasir, dia kata, Jaafar, nak pensel?
Okay, boleh. Nah, ataupun Amal kata, Jaafar, can you help me? Because I don't understand macam mana saya nak buat benda ni. Lepas tu Jaafar pun tolong. Okay, saya dah tolong awak. Saya nak RM10. Kalaulah tolong sesama kawan, lebih baik. Kalau itu bukanlah pekerjaan awak. Ikhlasnya tak apalah. Saya tolongnya tak apalah. Tak payahlah. Itu ikhlas. Kerja lain susah kalau awak kerja tapi tak ada awak macam tu dalam dunia ni senang lah. Saya kerja bos, tak apa, tak payah bayar. Saya ikhlas semua, saya ikhlas. Awak pergi mengajar, awak jual, katakan Arisha jual kopi Starbucks. Katakan Arisha jual kopi Starbucks. Kopi Starbucks mahal. Dia nak beli barang, orang nak bayar, tak apa, saya ikhlas. Saya bahagi free je semua ni. Susahlah macam tu. Kerja lain Okay. Now, question from Haris and Hanifa. We will go into the next slide. Okay. Allah, tak bergerak pula. Okay. Actually, ikhlas have 3 types of ikhlas. Ikhlas ni ada 3 jenis ikhlas. 3 jenis ikhlas. Number 1, ikhlas means do something only for the sake of Allah. Maksudnya apa? Awak buat semua ni, itu adalah ikhlas yang paling tinggi sekali. Ikhlas yang paling tinggi sekali. Sepatutnya ikhlas dia start daripada bawah ni. Peringkat tahap ketiga, tahap kedua, tahap pertama. Maksudnya yang pertama ni tahap ikhlas yang paling tinggi. Awak buat sesuatu, you do something only for the sake of Allah. Awak buat tu semata-mata untuk Allah. Awak tak minta pun pahala daripada Allah. Itu betul-betul ikhlas yang paling tinggi. Dan for us to reach this highest level of ikhlas, it is very, very difficult. Sangat-sangat susah untuk kita sampai ke peringkat yang pertama ni. Ni level yang pertama ni sangat susah. Kalau siapa-siapa dapat, itu adalah yang paling baik. Second types of ikhlas means second level of ikhlas is do something to get reward from Allah. Kita buat tu semata-mata nak dapat pahala daripada Allah. Itu pun dikira ikhlas. I repeat, if you do something in order to get reward from Allah, awak mengharapkan, ya Allah, saya buat ni untuk dapat pahala, ya Allah, itu pun dah dikira ikhlas. Saya solat ni, kenapa awak solat? Saya nak pahala. Ikhlas. Kenapa awak ni? Sebab saya nak dapat pahala banyak-banyak. Itu pun ikhlas. Dia mengharapkan syurga. And number third, the third level of ikhlas is you do something because you're afraid to enter hellfire. Awak buat sesuatu semata-mata untuk tak nak masuk neraka. For example, Khaira Nabiha. Okay, boleh Fia. Okay. Tapi dia ikhlas dapat pahala. Okay, good Haris Ustaz. Okay, I will answer your question after this. Okay, good. Okay, for example, you do something because afraid to enter hellfire. Okay, katakan Akram solat sehari semalam. Kenapa awak solat? Oh, saya solat ni sebab saya takut nak masuk neraka. Itu pun dikira ikhlas. Tiga ni kalau awak buat. Yang level pertama tu, saya tak mengharapkan syurga. Saya tak mengharapkan saya betul-betul sebab Allah. Itu yang level atas sekali. But usually our normal people, our normal human just like us, kita selalunya kita akan ingat dua benda ni. Kenapa solat? Oh, tak naklah nanti kalau tak solat masuk neraka. Kenapa awak puasa? Oh, puasa, kalau puasa dapat pahala. Itu pun dah dikira sebagai ikhlas. Okay, question from Haris Ryan. Ustaz, ada ke orang dia buat kerja tapi dia ikhlas? Dia buat kerja tapi dapat pahala ke tidak? Okay. Maksudnya macam mana, Haris? Can you explain to me? Maksudnya macam mana? Boleh tak awak open your mic? Okay, dia macam dia tak nak duit tapi dia ikhlas macam tu. Oh, dia tak nak duit tapi ikhlas. Okay, thank you Haris Ryan. Thank you. Okay. Look, boleh ke tidak? Boleh. Contoh.
Dia kerja. Katakan hari Arisha ni dia jadi pilot. Arisha become the best pilot in Malaysia. Orang lain bawa kapal terbang guna tangan. Dia bawa kapal terbang guna kaki je. Contohlah Arisha Dia bawa kapal terbang guna kaki je. Lepas tu Arisha pun gaji dia sebulan dekat 30,000 gaji dia sebulan. Tapi dia kata tak apa. Tak bayar gaji saya ikhlas. Pun boleh. Tak ada masalah. Asalkan tak apa, saya tak mengharapkan, memang saya buat ni sebab saya minat dan saya nak tolong orang. Saya nak tolong company ni. It's okay. Itu boleh. Tetapi jangan lupa kenapa kita bekerja, sebab Allah pun suruh kita usaha cari rezeki. Tak salah dan memang kita dituntut untuk bekerja dan cari rezeki. Gaji dan duit yang kita dapat itu adalah rezeki. Awak jangan fikir, Ustaz, saya kerja dapat gaji maksudnya saya tak ikhlas lah. Tak. Awak ikhlas kerja tu untuk Allah. Awak dapat duit tu untuk awak bagi dekat anak-anak awak, bagi dekat isteri awak. Itu pun dikira ikhlas sebab awak bekerja tu untuk Allah. Faham Haris, faham tak Haris? Okay, any question? Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, Ustaz nak ni. Ustaz nak proceed? Okay, I repeat. Ikhlas, they have 3 types or 3 level of ikhlas. Ingat yang ketiga-tiga ni adalah ikhlas. Do something only for the sake of Allah. Awak buat sesuatu tu semata-mata untuk Allah. Yang kedua, awak buat semata-mata untuk dapat pahala. Itu pun ikhlas. Yang ketiga, you do something because you afraid to enter hellfire. Awak takut sebab awak takut. Awak buat sebab awak takut. Kalau tak buat nanti masuk neraka. Jadi itu adalah ikhlas. Other than these 3, it is not ikhlas. I repeat, other than these 3, it is not ikhlas. For example, Khaira Nabiha, dia solat. Satu hari dia duduk dekat musola perempuan. Tiba-tiba dia nampak teacher Sakinah lalu. Dia nak jadi leader tarbiyah. Dia pun solat. Dia solat semata-mata nak tunjuk dekat teacher Sakinah. That is not ikhlas. Okay. Satu lagi, Imam Syafi'i setiap hari dia bawa ke sekolah, bawa RM50 datang ke sekolah. And then he buy a lot of food to give to his friend. Dia nak bagi makanan dia dekat kawan-kawan dia. Tetapi sebenarnya dia bagi tu untuk kawan-kawan dia ingat dia ni baik. Saya nak bagi duit, saya nak bagi makanan ni, nanti kawan-kawan mesti ingat saya baik. Itu bukan ikhlas. Ikhlas ni, ya Allah, saya bagi ni semata-mata untuk dapat pahala untuk Allah. Itu baru ikhlas. Kalau bagi semata-mata, kalau awak bagi semata-mata nak dapatkan kawan, kalau bagi semata-mata nak tunjuk kata kita baik, that is not ikhlas. Okay. Any question? Tak ada. Okay, ada lagi tak? Lepas ni. Okay. Okay ni. Okay, saya ada soalan ni sekejap. Okay. Kalau kita bagi sebab saja je, boleh ke? Okay, good. Iris Carissa said that. Kalau kita bagi sebab saja je, boleh ke? Boleh. Tapi contoh, kenapa awak bagi coki-coki kat saya? Why you give these things to me? It's okay. You are my friend. Awak kan kawan saya. Tu saya bagi je lah. Itu pun boleh dikira sebagai ikhlas. Sebab awak tak mengharapkan balasan. Awak tak memang bagi, tak apalah, saya sedekah bagi awak, ambil lah. Okay, itu dikira sebagai ikhlas. Okay. Risa. Okay. Last but not least, actually this is hadis. Ini adalah hadis. Tapi Ustaz ulah dengan ayat. Maksudnya maksud dia lebih kurang macam ni. Allah will not. Ustaz, saya tak faham kat depan tu. Cuba dalam BM. Yang mana? Yang ni ke? Haris yang ni ke? Yang ni Okay. Maksudnya macam ni, Allah will not judge on your personality or your wealthiness, but Allah will look to your heart and amalan. Means that
Allah tak akan hakim, Allah tak akan judge awak, Allah tak akan tengok awak punya rupa awak punya pakaian awak punya rambut awak pakai pomade ke tidak. Allah tak akan tengok benda tu. Allah tak akan tengok awak pakai telekung Siti Khadijah ke, telekung Siti Asma ke, Siti Rosmah ke, Siti Hawa ke. Allah tak akan tengok awak pakai telekung jenis apa. Allah tak akan tengok awak punya rupa. Awak pakai telekung Nelofar ke, Nelofur ke, Allah tak akan tengok. Dan Allah tak akan tengok your wealthiness, awak punya kekayaan awak. Allah will not look at your house. How big your house? Ustaz tak tengok, oh rumah saya ada 3 tingkat Ustaz. Allah tak tengok pun awak punya rumah besar mana. Allah tak tengok pun awak punya kereta ada 6 tayar ke, 7 tayar ke, 8 tayar ke, ada nos ke, ada keluar api ke, ada berlian ke, Allah tak tengok. Allah will not judge on your personality or your wealthiness. But Allah will look to your heart and amalan. Allah akan tengok hati dan amalan awak. Awak ada duit yang banyak, awak sedekah. Betul ke awak sedekah itu disebabkan awak nak pahala daripada Allah? Betul ke awak nak sedekah tu semata-mata nak mendapatkan keredaan Allah? Allah akan tengok hati awak. Adakah ada tak dalam hati kita ni we have arrogant in our heart. Kita ada belagak dalam hati kita. Sesiapa yang Nabi Muhammad said in hadis, Rasulullah said that if you have riya, kalaulah kita riya ada dalam hati kita, walaupun sekecil-kecil riak, kalau ada sekecil je, kita rasa macam kita menunjuk, kita rasa kita ni lebih baik daripada orang lain, we will not enter the paradise. Kita tak akan masuk syurga. Bahaya. Ingat, bahaya kalau kita riak, bahaya kalau kita takbur, kita rasa diri kita lagi baik daripada orang, itu sangat-sangat bahaya. That's why Allah will look to your heart and amalan. Allah akan tengok amalan awak. Okay, good question Good question. Okay, ingat, Allah akan tengok hati kita. Hati kita tu macam mana? Okay, Haris Ryan tanya. Okay, and amalan Okay. Haris Ryan tanya, Ustaz, kalau kita sedekah, and Iris pun, kalau kita sedekah untuk orang tolong orang miskin tapi kita terlupa kita buat untuk Allah. Okay, good question. Actually, bila kita bagi sedekah tu, kadang-kadang kita bagi tu, kita tak fikir apa pun. Kita tak fikir pun orang nak tengok kita ke, kita tak fikir apa pun. Yang kita tahu kita nak bagi. Itu adalah bagus. Sebab kalau ikutkan itu pun boleh dikira sebagai ikhlas. Sebab bila kita bagi tu, kita tak fikir pun apa-apa. Kita tak fikir pun yang kita nak bagi ni untuk tunjuk dekat orang. Kita bagi tu memang kita, ya Allah, kesiannya. Once kita nak bagi tu disebabkan kita kesian dekat orang, itu bermaksud kita dah tolong orang. Indirectly, you give that sedekah because of Allah. Indirectly. Bukannya awak pergi, sahaja aku bagi sedekah kerana Allah Ta'ala. No. Once you go and give sedekah, bila awak nak bagi sedekah tu je, kesian, ya Allah tengok dia tak dapat makan, awak pun bagi makanan. Dalam hati awak tak fikir pun awak nak nampak baik ke, nak tunjuk kekayaan awak, itu menunjukkan awak pun dah ikhlas. Mana ada? Apa yang mana ada, Akram? Okay. Apa Akram? Mana ada ni apa mana Akram? Akram? Oh, Akram. Akram Wais, mana ada ni? Ustaz tak faham. Maksud mana ada ni apa, Akram? Oh, sorry, tersalah taib. Okay. Now. Okay. Okay, ingat. Okay, last. Okay. But Allah will look to your heart and amalan. Allah akan tengok kita punya hati, kita punya amalan. Listen carefully, boys and girls. Allah tak akan tanya berapa banyak duit awak. Allah tak akan tanya berapa besar duit awak. Allah akan tanya dengan duit yang awak ada, apa yang awak akan buat. Okay.
Faham? Ustaz ulang sekali lagi. Allah will not look at your wealthiness. Allah will not look at your personality. Allah will look at your heart. Kalau hati awak baik, awak akan masuk syurga insya-Allah. Okay. Okay, dah 12:29. You have dah keluar dah. You have any question? If you don't have any question, we will end our class here. Kita akan berhenti sekarang to give you time for your rest, untuk awak berhenti rehat. Ada soalan? Tak ada? Okay, if you don't have any question, we will end our class now. And before we end our class, I want to advise to you, sekali lagi Ustaz nak pesan, awak duduk dekat rumah, don't forget to perform your 5 daily prayer. Ustaz kalau Ustaz tak boleh tanya kan, make sure you perform your solat subuh, your solat zuhur until your solat isyak. Don't miss your solat. Make sure you take good care to your parents. Pastikan awak jaga mak ayah awak baik-baik. Jangan bagi mak ayah awak sedih. Jangan bagi mak ayah awak marah kepada awak. Don't forget to serve them mineral water after you finish your meals. Jangan lupa bagi mak ayah awak house course. House course tu isi rumah. House course tu macam perbelanjaan rumah lah. Macam tu lah. House course tu macam perbelanjaan isi rumah macam tu. Okay. Okay. Okay, that's all from me. Thank you for joining my class. Terima kasih sebab join Ustaz. House course tu lah macam, sorry. House course tu macam kerja rumah. Sorry. Kerja rumah. House course tu macam kerja rumah. Sorry. Okay. Okay, that's all from me. Thank you for joining us. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.